Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya. Salatan wa salaman ala ibadihi istafa sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman kullam atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال سبحنا كنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dipanjang lagi umur oleh Allah dan kita diletakkan dalam rahmat Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kita masih lagi di dalam bab yang pertama pada menyatakan, pada menerangkan ijtinabil ma'asil a'dha, pada menyatakan iaitu menjauhi segala maksiat anggota. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi haram menyeksakan segala binatang yang ada nyawa dengan api hingga sudum sekalipun. Dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang menuang semut, maka berkata, ya Nabi, jangan kamu tuan akan dia. Tiada harus seorang menuan haiwan dengan api melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi haram setengah daripada maksiat anggota ni menyeksa segala binatang yang ada nyawa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis dia lain. Maknanya setiap binatang yang ada nyawa ni tak boleh kita bakar ataupun bakar dengan api ni, makruh hukumnya. Perbuatan itu makruh, tetapi musyaqqah maka tak jadi masalah. Sebab musyaqqah kerana ada kita nak pergi dekat tak boleh. Macam kita terbuang nak pergi terbuang ni bahaya. Kita pun halau dia dengan api kerana berbisa, maka musyaqqah walaupun tidak sayugia tapi diboleh oleh syarak kerana ia mudarat, sangat bahaya. Tetapi kalau binatang tu saja-saja nak menyeksa dia tanpa dia tak ganggu kita apa sekalipun, maka hukumnya tak boleh. Sebab binatang ni sunat. Kalau binatang hak sunat bunuh, contohnya cicak, kita kata yang telah kita baca di hadis Nabi sallallahu sebelum ini, hak tu pun Rasulullah SAW suruh bunuh sekali pukulan. Wa isnani yadrib, bila yang kali kedua tu pukul, maka dapat pahala kurang sikit, yang ketiga kurang sikit. Jadi yang pertama tu sekali pukulan mampu selalu cicak tu, maka besar pahala. Hak tu disunat. Cicak ni salah satu binatang yang disunat, dan begitu juga jenis binatang yang akar, yang jenis macam kalajengking yang berbisa ni, maka sunat dibunuh binatang tu. Tu pun kerana bisa dia. Cicak ni ada pun sebab dia ni iaitu nenek moyang dia ni buat jahat kepada Nabi Allah Ibrahim AS, maka hukumnya sunat bunuh. Maka ada pun ia disebut di sini maksiat anggota ni kita bakar dengan api. Ada pun dengar kalau semut tu dengar kita spray ke apa ke sembuh ke,
maka itu tak jadi masalah. Ada racun-racun dia tu tak jadi masalah. Kerana dengan api ni tak boleh. Kerana api ni disebut oleh Rasulullah SAW, iaitu Rasulullah pernah larang. Suatu hari Rasulullah larang, jangan buat begini. Rasulullah kata, ni bakar semut dengan api. Rasulullah kata jangan. Tiada harus seorang menuang haiwan dengan api melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala saja boleh, iaitu membakar manusia, iaitu dengan api neraka tu. Allah Taala saja. Api itu dibakar, iaitu khususnya manusia yang derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dikatakan sebagai dipenuhi neraka itu di kalangan jin dan manusia, iaitu maq'ada minan nar, yakni ditempah, diletakkan dia itu di dalam api neraka. Maka hukumnya tak boleh. Qal musannifu rahimahullahu taala. Dan lagi menegah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan ia seseorang dengan tangan kiri, maka kerana syaitan itu memakan ia dengan tangan kiri, melainkan ketika darurah, maka iaitu harus. Jadi setengah daripada maksiat anggota lagi. Ini kitab ni kita tasawuf, Imam Ghazali tasawuf, nakal daripada Imam Ghazali. Maka sebab itulah bila kitab ni dia guna tangan kiri ni, bagi ulama-ulama tasawuf, perkara nak mendekat diri daripada Allah ni walaupun dia makruh, iaitu bagi dia jauh juga. Jauh kita nak dekat dengan Allah. Sebab tiap-tiap makruh ni bila para salafus salih, para aulia illah kekasih Allah, dia tak buat. Kalau tu makruh yusabu ala fi'lihi, yusabu ala talqihi, wala yu'aqabu ala fi'lihi. Itu makruh. Maknanya diberi pahala sesiapa yang meninggalnya makruh. Jadi para kekasih-kekasih Allah ni, bila dia nak naik makam-makam tertentu, nak menjadi kekasih Allah ni, dia akan buat perkara yang mengundang kepada pahala Allah, bukan yang mengurangkan pahala. Walaupun yusabu ala fi'lihi, diberi pahala sesiapa yang membuatnya, iaitu yusabu ala tarkihi, diberi pahala sesiapa yang meninggalnya. Hak barang makruh ni kita tak buat, dapat pahala. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diseksa sesiapa yang membuatnya. Siapa buat dah masalah. Hak sunat iaitu yusabu ala fi'lihi, siapa yang membuatnya diberi pahala. Dan wa yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diseksa sesiapa yang meninggalnya. Itu yang sunat. Makruh iaitu diberi pahala sesiapa yang meninggalnya. Yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Itu makruh. Diberi pahala sesiapa yang meninggalnya. Kita tak buat benda makruh, dapat pahala. Dan iaitu kita meninggal, tetapi kalaulah seseorang itu buat, maka ia dikatakan tidak diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bagi kau kekasih Allah ini, orang yang makan tangan kiri ni dikatakan orang yang makam tu martabat si Allah. Sebab itulah periwayat hadis, dalam siqah-siqah hadis Nabi sallallahu nak dikatakan sebagai rijalul hadis. Hadis Nabi sallallahu tu dia seorang perawi, kalau dia makan tangan kiri, hadis tu walaupun sahih, ada syaz, ada muallah dah, ada kecacatan dan muallah, ada kecacatan dan syaz dan keraguan hadis Nabi sallallahu itu. Itu sebab itulah kadang-kadang hadis-hadis dhaif ni, sebab tu Imam An-Nawawi tidak menolak hadis dhaif ni. Dia kata fadlul a'mal, dapat kita beramal dengan hadis dhaif ni. Sebab apa? Para ulama min ba'thil hadithin Nabi sallallahu dia memperbahaskan hadis Nabi sallallahu, dia menyatakan kadang-kadang perawi dia naik atas suram, misal kata bahan kaki kiri. Tu ada dia sebut dalam kitab. Dia ada li Imam Abi Ata'iyah fi Zuhri. Maknanya seorang perawi hadis ni, dia bawa hadis, dia menceritakan hadis, tapi bahan naik suram bahan kaki kiri misal kata. Maka dia ni seorang ulama yang hebat. Periwayat maknanya dia yang mengeluarkan hadis, rawahu.
Sebab itulah Imam As-Suyuti rahimahullah taala menakal dalam kitabnya Imam Asy-Sya'i li Abi Ad-Du'afa, dalam kitab hadis-hadis lemah. Dia buat satu kitab Ad-Du'afa, kitab hadis-hadis yang berkaitan lemah. Hadis yang lemah itu maksudnya kadang-kadang ada perawi itu guna kaki kiri ataupun buat sesuatu yang disunat ke kanan, dia bahan kaki kiri. Tu. Jadi nisbah perawi hadis pun boleh jadi dhaif sesuatu hadis Nabi SAW. Tu. Sebab itulah tak boleh nak tolak hadis-hadis. Hadis ni dhaif ni. Kita kena tengok pula dhaif hadis tu sebab apa. Tu. Kena tengok juga asbabun nuzul hadis Nabi SAW. Sebab nuzul hadis ni mari nak mai hadis sahih. Hadis dhaif. Tak boleh hadis dhaif ni. Tu. Sedangkan setengah ulama mengatakan hadis dhaif itu lebih hebat, lebih kuat berbanding dengan kata-kata para ulama. Itu. Jadi nak cerita pada kita, hak yang perawi hadis kalulah dia guna dengan kaki kiri naik surah ataupun makan tangan kiri, hadis dah ada lemah dah situ. Tu berkaitan hadis. Maka begitulah orang umat Nabi SAW, kalau dia menggunakan tangan kiri, maka itu dilarang oleh Rasulullah dengan larangan makruhah. Larangan makruh, tak boleh, kerana perbuatan itu perbuatan syaitan. Perbuatan itu perbuatan syaitan. Syaitan ni dia bukan buat dengan seperti mana nakal Imam Tahiyah fi Zuhdi juga. Dia menyatakan syaitan ni dia bukan setakat dia tunjuk ke perbuatan, tetapi dia tunjuk juga dengan barang dalam hati ni. Barang dalam hati ni, syok dalam hati. Sebab itulah yang biasa kita dengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW sebutlah dia panjang, dan kita pernah baca dah hadis tu, yang mana Nabi SAW menyatakan bila sesuatu berlaku pada kamu, qul qaddarallah, katakanlah takdir daripada Allah. Jangan kamu kata limaza taf'al, kenapa begini? Lau fa'altu kadza wa kadza, kalau aku dak buat begini tak jadi begini, kalau aku dak buat begini tak jadi begini. Qul, katakanlah olehmu, qaddarallah, ini suatu takdir daripada Allah. Kalau kamu duk sebut kalu-kalu, taftahu min amali syaitan, syaitan membuka mata hati, yakni syaitan buka mata hati seseorang tu supaya menyalahi takdir Allah. Beginilah menyalah takdir, begini macam-macam. Sedangkan qadar Allah itu suatu perkara takdir dari Allah. Yang perlu kita ambil hanyalah ibrah, pengajaran apa yang berlaku daripada sesuatu takdir Allah itu, bukan menyalahi takdir Allah, bukan menyalahi orang ini orang itu. Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi syaitan ni dia mari selalu masuklah hati kita was-was. Kalau dak buat gini tak jadi, kalau aku dak lalu kok ni dak jadi babah begini, kalau dak jadi gini dak rosak begini, macam-macam. Itu adalah syaitan. Dan syaitan dak cukup dengan mewaswahkan hati untuk menyalahi takdir Allah dan dengan perbuatan dia menggunakan tangan kiri. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah tak boleh kalau ada orang kata pada kita, orang larang pada kita, jangan guna tangan kiri tu. Ikut saya lah. Ikut saya lah nak guna tangan kiri ke. Kalau contohnya ada orang larang, awak jangan guna makan tu tangan kiri. Ikut saya lah. Nak tunggu, awak jangan kuat sangat agama. Ni orang sombong, al-kibr. Tu orang yang sombong. Sebab zaman Rasulullah, seperti mana Salamah ibn al-Alqa, yang mana seorang sahabat Nabi sallam, dia menceritakan sebuah hadis Nabi sallam, dia menyatakan anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi faqala kul bi yaminika, qala la astati', dalam riwayat lain la astati'. Maknanya perawi kata dalam wajah pemuda lelaki itu, dia macam buat menganjing lah pada Rasulullah itu, la astati', aku tak mampu. Qala la astati'ta, betul. Kalau Rasulullah kata kamu tak mampu, mana'ahu illa al-kibru, kata Rasulullah, iaitu
kamu tak mampu ni, ini kerana itu kamu telah membuat sifat sombong pada kamu. Bila begitu, fama rafa'aha ila rafihi ila fihi. Bila begitu, seorang laki-laki ni Salamah bin Arqa menceritakan seorang laki-laki ni berjumpa dia makan inda Rasulullah sallam, inda ai bermakna amama. Inda maknanya di sisi, kalau bahasa Arab inda ni di sisi, belah kiri ke belah kanan ke, tapi inda ai bermakna amama, di hadapan. Dia makan di hadapan Rasulullah. Satu hari dia makan di hadapan Rasulullah dengan tangan kiri. Dia makan di tangan kiri. Rasulullah tengok begitu, Rasulullah kata, "Kul bi yaminika." Makanlah kamu dengan tangan kanan. Jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Ia pun jawab, dia kata, la astati', saya tak mampu. Saya tak boleh, kata. Rasulullah kata, la astati'ta, kamu tak boleh. Kamu tak boleh. Itu menunjukkan kesombongan kamu. Lalu bila Rasulullah kata begitu, tiba-tiba dia nak angkat tangan dia ni, tak boleh. Maknanya iaitu fama rafa'aha ila fihi. Dia nak angkat tangan dia tu tak boleh. Dia nak makan tu tak boleh. Itu menunjukkan para ulama menyatakan tak boleh buat menganjing ataupun tak boleh buat barang pandang rendah kepada benda-benda yang makruh ni. Tu orang suruh makan tangan kiri, tangan kanan, dia kata tak boleh, ikut saya lah nak makan tangan kiri ke. Maka para ulama hadis menyatakan itulah, walaupun tegahan itu tidak dikatakan haram, tapi perbuatan itu dia mengundang juga kepada kelakuan akhlak syakhsiah seseorang itu. Itu di antaranya. Sehinggalah setengah ulama seperti mana Al-Imam Syekh Abdul Salam rahimahullahu taala, dia menyatakan kalaulah seseorang itu mengguna dengan tangan kanan, tangan kiri ketika makan, maka fahuwa jahil, itu menunjukkan kejahilan dia. Jika ada seorang binasihati, menasihati akan dia, lalu dia tak layan, manahu, lalu dia tegah, dia kata ikut akulah, aku nak makan tangan kiri ke kanan ke, ikut akulah. Maka kata Imam Al-Aitahiyah fi Zuhdi, dia menyatakan itulah amal petaka yang sedang berlaku pada diri seseorang itu. Maknanya sebab itulah dalam kitab fiqh, dalam kitab ni dia sebut dan lagi menegah Nabi ni makan, seorang tu makan tangan kiri ni kerana dia jatuh pada hukum maksiat anggota, maksiat anggota juga. Itu di antaranya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang larang, iaitu makan menggunakan tangan kiri. Bahkan Rasulullah SAW, kalau benda-benda yang baik Rasulullah ambil dengan tangan, benda-benda yang tidak baik Rasulullah ambil dengan yang kiri. Membasuh air najis ke, Rasulullah menggunakan tangan kiri. Itu yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha dan sebuah hadis, hadzal hadis tawi, hadis yang cukup panjang juga. Itu di antaranya qala musannifu rahimahullahu taala, melainkan ketika darurah. Darurah lainlah. Tu mana tangan kiri kanan dia ni sakit, tapi tangan kiri ada, maka boleh, darurah, tak jadi masalah. Tapi apa yang disebut oleh Imam Nawawi, bidaf'il yumna bitahtil yusri. Imam Nawawi katakan, dia kata kalau tangan kanan kita ni sakit, tapi iaitu kita mampu bergerak sikit-sikit, ataupun tangan kanan kita ni bekas makan, kita pergi makan rumah orang, misal kata tangan kita kotor, kalau kita pegang pinggang orang ke apa, ataupun cawang orang ke, jadi belum habis ke pinggang tu, ke cawang tu, Imam Nawawi kata mengambil tangan kanan kamu letak di bawah, maka ketika itu hadzal yumna dikira yang kanan juga. Tu hebat, tu syarah hadis di Imam Nawawi rahimahullah taala. Contohnya ni cawang ni, kita tangan kanan ni kotor, bekas makan minyak ke apa ke, jadi nak dikatakan tangan yang kanan juga dikata fahadzal yumna, iaitu kita tolak begini, kita minum air, okeylah, minum di mana-mana, sekedar ke di mana saja, tangan kita ni kotor ke, masalah ke, itu
kita tak selesa ke, sebab ada kekotoran yang ada pada tangan kita, boleh menggunakan tangan kanan, kata ulama, iaitu tolak di belakang gini, tolak belakang gitu. Maka tahta ni di bawah lah kita, tahta al-asabi', di asabi' ni asabi' jari, tahta kita letak bawah gini. Kita minum air ke, kita tolak gini. Guna cawang ke, kita tolak gini. Maka dikira tangan kanan juga. Itu di antaranya. Tapi kalau tak ada musyakkah apa-apa, mana itu kalau tuang dia kata, kalau tuang ataupun di rumah kita sendirilah, ataupun tuang rumah kita pergi rumah siapa saja, dia kata tak apa, gunalah tangan kanan pun tak apa, saya boleh basuh cawang tu, Allah saya tak tu, ataupun di rumah dia sendiri, awak tu tak payahlah. Kalau di rumah sendiri, itu ada perbahasan ulama juga. Kalau ada di rumah sendiri, dia kata fi baiti nafsi, kalau rumah sendiri, yakhruju min fatwa Nawawi, maka keluar daripada fatwa Nawawi, pada iaitu apa fatwa Nawawi, ai kalam Nawawi, keluar daripada perkataan Aiman An-Nawawi rahimahullah taala. Mana kalau kita tangan kita tengok, kita rosak, kita tekak, kita tolak begini. Tapi kalau kita minum, makan di rumah kita, ataupun kita apa lagi, di rumah kawan kita ke siapa saja, dia kata tak apa, gunalah tangan kanan pun tak apa, saya boleh basuh, tak ada masalah tu, cawang tu, maka tidak termasuk dalam pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Tu ada seorang Allah tu, dia orang ngaji jugalah, dia di rumah dia, dia minum dengan tangan kanan ni, dengan ni dia tangan kiri. Kita kata sebab apa tak guna tangan kanan? Dia kata tak kotor kayak gini. Saya mengaji juga. Saya mengaji. Fatwa Imam Nawawi tu, Nawawi kata bahawasanya guna tangan tangan kiri kerana tangan kotor. Ni masalah dak mengaji sampai habis. Artinya tengok semok lagi perbahasan bahawa Imam An-Nawawi, Imam Subaki pun ada perbahasan dia, silap saya itu Imam Subaki. Itu maksudnya keluar dari fatwa Imam Nawawi, kalau kita minum di rumah kita, maka tangan kanan lah lebih afdal. Itu di antaranya. Itu di antara disebut oleh para ulama berkaitan dengan perbahasan hadis Rasulullah. Kerana ulama kata kalau di rumah kita sendiri kena guna juga tangan kanan kita walaupun kotor tangan kita ni. Kerana dia kata di rumah kamu sendiri, dia kata apa? Jad hadal lil hadits Nabi sallam al-aiman fal aiman. Kerana nak menguatkan suatu hadis Rasulullah, al-aiman fal aiman. Itu yang kanan mesti yang kanan. Kerana berpandukan sebuah hadis Rasulullah yang panjang, fil mana, iaitu dalam suatu bekah tu ada laban, fil air, iaitu bil laban, ada susu dalam bekah tu. Para sahabat Nabi SAW buat mari pada Rasulullah bagi kepada para sahabat hak yang di kanan ni. Sedangkan hak belah sahabat Nabi ni Talha, apa lagi di kalangan para sahabat ni, belah kiri Rasulullah ni sahabat yang hebat-hebat, maqam tinggi-tinggi, Abu Bakar, Umar, Ali. Tapi bila buat mari susu dalam bekah tu, Rasulullah bagi ni belah kanan ni. Lalu Rasulullah keluar, yakhruju min fammin Nabi sallam, ataupun min al-kalabil bahathin Nabi sallam, keluar daripada mulut Rasulullah sallam. Rasulullah kata apa? Al-aiman fal aiman, yang kanan mesti didahulukan. Tu Rasulullah menunjukkan pada kita bahawasanya mulianya seseorang itu menggunakan tangan kanan. Itu hebatnya berbahasan hadis Nabi SAW berkaitan dengan yang kanan. Sebab itulah hadis Nabi SAW ni, bila kita mengaji hadis, hadis Nabi ni perbahasannya panjang. Tu betul lah kata Maula Husain Al-Qudri. Kadang-kadang kalau orang sedar tentang hadis Nabi SAW ni, kadang-kadang dia berasa dia seorang pakar hadis, menyebabkan dia mendhaifkan orang. Dia hak ni bid'ah, hak ni tak boleh, hak ni. Sebab dia ada hadis ni, bila orang seorang tu hafal hadis, memang kita tahu hujah ni, orang ni buat ke tak, betul atau tidak dengan kelakuan ni, sebab berpandu kepada hadis Rasulullah. Tapi
Kalau tak jaga, kata Maulana Husain Al-Qudri, iaitu kalau dia tak jaga tentang hadis Nabi sallam, maka menyebabkan dia mendhaifkan hadis-hadis lain, mendhaifkan. Tu menyebabkan dia keluar, dia hak dia maksiat yang berlaku golongan LGBT ke apa ke dalam negara ke apa ke, tidak cara. Tapi berkaitan dengan khilafiyah, furak, cabang, dibahas selalu. Tahlil dah, kau ulama dia duduk bahas lama dah tahlil. Dia buat tubik pula begini, tak ada nah begini. Lepas tu orang kampung duduk baca usolli, dia berbahas pula usolli gini. Lepas tu orang kampung duduk baca wirid kuat pula. Dia kata tak ada nah wirid kuat-kuat ni ganggukan orang semayang di makmum di belakang ni. Tengok. Dia duduk cara hak remeh-temeh gitu. Hak jangan urusan negara, apa nak berlaku pada negara begini-begini, tidak cara. Ini satu golongan. Tu golongan yang banyak menghafal hadis Nabi sallam. Atau bukan menghafal, dia mengkaji. Dia buat master dalam bidang hadis, buat PhD dalam bidang hadis, tapi tak hafal pun hadis. Itu satu golongan. Satu golongan lagi yang saya telah sebut dah sebelum ni, iaitu sufi liberal. Sufi liberal kita ambil juga. Mengamal zikir, pakai serban comel, tu sunnah Nabi pakai jubah comel, main tarikat pun comel, tak ada masalah. Tu ni setengah-setengah, bukan semua. Tapi bila berkaitan dengan urusan negara, biarlah, asalkan dia tidak ganggu kita zikir. Tidak ganggu kita zikir, kita nak buat amalan, ikut sunnah Nabi, tak ganggu, tak apalah. Tu sebab hak ni orang panggil sufi liberal. Tahu-tahu bila dia nak beramal suatu hari nanti, tak boleh dah. Rupanya bawi tahu puasa penting rupanya dalam nak melaksanakan ataupun nak meninggikan suatu syiar agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada. Musim-musim orang pakat nak musim-musim orang pakat nak raya lah ni. Ramallah. Tu siasah itu adalah suatu bukan daripada ajaran Islam. Hak ajaran Islam sebenarnya ialah amalan begini-begini. Ni guru saya begini-begini. Tu golongan-golongan, setengah golongan tu kita tambah. Itu bahagian sufi liberal. Sufi bagus, tapi diri orang tu kelakuan dia tu menyebabkan dia berfahaman seperti itu. Dia hak remeh, hak tadi, hak yang mengaku sebagai salafi, yang mengaku sebagai salafi, yang mengamalkan ulama-ulama salaf terdahulu, tidak cara apa berlaku kerosakan, apa fahaman-fahaman yang berlaku dalam negara ni gini-gini, tak cara. Tapi bila berkaitan dengan khilafiyah, orang-orang tua, orang lama kampung duduk buat amalan begini, amalan hak molek dak canggah dengan syarak, dibuat dalil lah. Dia kata doa baca Allahumma barik lana, tu bukan doa. Tu Allahumma innaka afurun karim. Karim tu bukan daripada Nabi. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu bukan hadis, itu hak ulama sebut tu. Apa kita nak sebut? Tengok dia berlaku khilafiyah. Itu kena berhati-hati juga. Batulah ilmu fitnah agama sangat bahaya. Tu hak yang beramal dengan sunnah Nabi, yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah, begitu juga. Dia golongan ni, dia selalu tengok tu dia tak cara, dia kira buat ibadat cukuplah. Sedangkan itu bukan daripada ajaran yang sebenar daripada Rasulullah SAW. Sebab itulah hadis Nabi SAW ni perbahasannya panjang. Sebab itulah kita tengok mafhum hadis cukup dah. Mafhum hadis, contohnya Imam An-Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin, dia surah-surah masjid banyak duduk baca. Hadis 40 tu masyhur dah. Hak tu al-fazul hadis, yusul li fahmil hadis. Mudah. Suatu hafaz lafaz hadis mudah difaham. Hadis 40, hadis mastika hadis, apa lagi? Hadis Riyadhus Shalihin. Tapi kalau kita nak syarah-syarah hadis banyak. Contohnya makan tangan kiri ni. Banyak perbahasan ulama berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan lagi makruh bertutur di dalam masjid dan berhukum, iaitu dan berbekan dan berjual beli kerana membawa kepada meninggikan suara dan meninggi suara di dalamnya masjid itu makruh. Jadi iaitu makruh
setengah perbuatan makruh yang ditegah oleh Rasulullah SAW juga ialah makruh kita bercakap dalam masjid. Tu yang tepi tu nombor 2 disebut qauluhu yakni kata musannif bertutur, artinya kata dengan perkataan yang sia-sia tak boleh, tak boleh. Kata dalam masjid dalam surah perkataan yang sia-sia tak boleh. Tu cakap sikit-sikit tak apa. Kau nak cakap tak apa luar daripada dinding masjid tu, dinding di luar surah, di luar surah tu lain. Ni dalam masjid duk sembang perkara yang tu tak boleh. Tak boleh perbuatan itu dimakruhkan. Kerana Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili Al-Ashqa Awliya, kitab Al-Ashqa Awliya, disebut syaqatul ala sakaratul maut, setengah daripada orang yang payah nak mati. Sakaratul maut, payah nak panggil nak keluar roh ni, gulghah ni payah, sakit nak mati ni, setengah daripada orang yang iaitu bercakap dalam rumah Allah dan bercakap di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu didarai iaitu majlis-majlis ilmu. Dia didarai, dia bercakap saja. Kau cakap sikit-sikit tak apa. Ni daripada awal sampai daripada awal. Ustaz mengajar kadang-kadang sampai habis. Dia cakap daripada awal juga. Daripada ustaz mula mengajar, dia pun mula juga sampai ustaz habis, dia pun habis juga mengajar. Tu maknanya itu tidak sahaja dinakal oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili Al-Ashqa Awliya. Dia nyatakan setengah daripada payah nak mati, maknanya ini kajian para ulama. Bahawa ulama buat kajian dah. Dia kata cakap benda sia-sia dalam rumah Allah tak boleh. Adapun di luar daripada rumah Allah, contohnya kita kata surau ni, di luar surau tu kita cakap urusan tu lain. Sebab dia tak masuk dah dalam hijab dinding tu. Kerana ada dinding dah di situ, ada masalah. Tapi berbeza dengan majlis ilmu. Majlis ilmu tu lain. Walaupun berhampiran di rumah Allah, berhampiran dengan surau pun tak boleh. Siapa kata itu Al-Imam An-Nu'aim rahimallahu ta'ala, dia menyatakan tidak sahaja cakap sikit-sikit ada masalah. Ini perbuatan sia-sia tak boleh dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kerana rumah Allah itu adalah mau'izatul hasanah, iaitu kalimatul muhkamat. Yang kita telah baca dah hadis Nabi SAW pagi tadi, iaitu bagaimana Rasulullah SAW menyatakan keistimewaan orang mari di rumah Allah ialah dia sebagai kunci. Nabi SAW menggelarkan dia ni sebagai kunci. Bila ke mari rumah Allah, di surau ke masjid ke, Nabi SAW bersabda, innalil masajidi autadan, sesungguhnya bagi rumah Allah itu ada kunci dia. Siapa? Mukmin lah. Orang yang memakmur rumah Allah itu adalah kunci. Al-malaikatu julasauhum, dan orang yang bersama orang jadi kunci di rumah Allah, yakni orang yang selalu lazim di rumah Allah, maka malaikat sentiasa bersama dengan dia. In ghabu yaftaqidunahum, bila dia tak ada, malaikat cari-cari dia. In muridu aduhum, dan bila dia sakit, malaikat menzarahi dia. Wa in kanu hajatin, bila dia ada suatu hajat, malaikat bantu dia. Lalu Nabi SAW dengan rupa wajah Rasulullah senyum. Rasulullah kata jalisul masjidi ala thalathati qisalin, orang duduk di rumah Allah iaitu suatu berita gembira. Mana? Akhun mustafadun, saudara yang boleh dikenal. Rasulullah kata mari di rumah Allah, mari surau, mari di masjid ke mana ke, akhun mustafadun, itu dia akan dapat. Orang yang selalu mari di rumah Allah ni, dia akan dapat pertama akhun mustafadun, saudara yang dapat dikenali. Tu kita mari surau, kita boleh kenal orang ni. Tu kalau kita tak mari surau, jumpa kedai-kedai biasa saja. Tapi kalau kita mari surau, mari masjid ni, kita boleh kenal antara satu sama lain. Pertama. Yang kedua, kalimatun muhkamat, dan pengajaran yang muhkamat, yang hikmah-hikmah. Mana?
daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada kata-kata para ulama, daripada iaitu ayat Al-Quran. Itu dapat dengar kata Rasulullah. Hebat bila orang makmur dengan Allah SWT. Yang ketiga apa? Rahmatun muntaziratun, rahmat menanti-nanti kepada orang yang memakmur dengan Allah. Itu tiga lah. Mana akhul mustafadun, saudara yang dapat dikenali, mana silaturahim itu dapat menjalin di rumah Allah. Maka yang kedua ialah dapat mendengar kata-kata hikmah, dan yang ketiga ialah dia dapat rahmat Allah, iaitu rahmatul muhtaziratun, rahmat Allah menanti-nanti, menunggu-nunggu orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Sebab itulah berkaitan dengan hadis itu pun para ulama menyatakan tidak sayugia bertutur dengan bertutur yang sia-sia. Sikit-sikit ada masalah. Ada masalah, para ulama tidak ada min bahthin Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbahasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak ada mana. Itu ni cakap sia-sia. Lebih lagi yang keji-keji itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahaskan oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan berhukum, ini bukan berhukum, maknanya berhukum ni ini maksudnya bertengkar. Bertengkar walaupun hukum, suatu hukum kita nak keluar hukum, tapi duk bahas begini. Sebab patutnya bila kebenaran itu tetap kebenaran, tapi orang ni nak bahas juga pasal hukum gini di rumah Allah ni, tak mahu terima, maka tidak sayugia. Tu nak bahas, tak puas hati tentang hukum, tak boleh. Itu tak boleh. Dan berjual beli, berjual beli pun tak boleh di dalam rumah Allah. Sehingga Nabi SAW sebut dalam surah hadis, kalau nampak orang jual beli dalam rumah Allah, la abrah, katakanlah mudah-mudahan Allah tak beri keuntungan pada perniagaan kamu. Tu kalau dalam rumah Allah duk berniaga, di luar rumah Allah tu lain. Kerana membawa kepada meninggi suara, kerana semua ni bertutur dan berhukum, yakni bertengkar berkaitan hukum sekalipun, dia semua itu meninggikan suara. Jadi meninggi suara dalam rumah Allah tak boleh, melainkan dengan pengajaran, dengan orang ngajar tu lain lah. Tu maknanya nak beri perkara-perkara yang baik, itu tak ada apa. Kalau kita nak beri peringatan, subhanallah, nak tegur pada imam, itu bising juga tu subhanallah, tapi bil hasanah, dengan bentuk yang baik dari masalah. Tu banyak lagi yang disebut oleh para ulama. Jadi semua itu makruh. Qala musannifu rahimahullahu taala, dan lagi makruh bersumpah berjual beli. Makruh bersumpah berjual beli, dan jika ada ia benar sekalipun. Jadi bersumpah dalam jual beli pun tak boleh. Ini setengah maksiat anggota juga. Tak boleh. Dia bersumpah, dia demi Allah lah, barang saya ni demi Allah molek, awak kena beli, wallahi lah, watallahi lah, wabillahi lah. Jual beli ni dalam urusan jual beli ni. Jadi kalau kita tengok syarah lah, kalau berkaitan dengan sumpah ni, kalau saya buka juga kitab Al-Yum, kitab berkaitan dengan sumpah ni, ulama menyatakan sumpah dengan jual beli pun dilarang, tak boleh. Tu demi Allah, buah ni molek, manis sungguh ni. Banyak orang duk beli, wallahi watallahi wabillahi, buah ni manis. Itu berkaitan dengan mustari, bayar, jual beli dengan penjual dengan pembeli. Tu ada ataupun, tapi bil biladi ma'amil lil muslimin, ada pun berkaitan dengan urusan muslimin, semua suatu negara tu. Kalau pemimpin ada bersumpah, maka ia lebih teruk lagi. Na'udzubillah min zalik. Itu ada perbahasan ulama berkaitan dengan bersumpah ni, tak boleh. Sumpah ni tak boleh, melainkan ada perkara-perkara yang tempat boleh. Tu kerana nak menjaga kedam darah daging kita bahaya. Tentu pun kalau ada jalan lain, kalau boleh jauh dulu bersumpah. Tu di antaranya. Jadi itu disebut oleh para ulama, kerana dia membawa kerosakan. Orang yang bersumpah, tiba-tiba dia melanggar sumpah, iman apa? Ya Allah, iaitu iman. Saya dah ingat dah ulama seorang tu. Ulama yang muhakkik hadis jugalah. Dia menyatakan orang yang melanggar sumpah,
Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dalam diri dia al-kibr. Tu batarul haq. Kalau orang yang melanggar sumpah ni, dah kira sumpah sumpah dalam makanan ke, dalam jualan ke, sumpah dalam menafikan sesuatu ni, Allah Taala akan bala dalam hati dia bab apa? Batarul haq. Dia sentiasa al-kibru. Dia sentiasa menolak kebenaran. Kebenaran tu nak masuk dalam dada dia tak boleh. Tak nak terima. Walaupun perkara itu jelas dah kebatilan, jelas dah kebenaran. Tapi oleh kerana dia ni bersumpah palsu ataupun dia melanggar sumpah, Allah Taala bala dalam hati dia sentiasa langgar sumpah. Sentiasa menolak semua kebenaran. Nampak jelas kebenaran, langgar macam ada heran dah. Batarul haq, dia menolak segala kebenaran. Nauzubillah min zalik. Yang ni paling takut itu setengah daripada bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu rahimahullahu taala. Dan lagi makruh mengata akan orang yang fasik dengan penghulu. Makruh. Penghulu ni tuang, mana tuang. Penghulu ni tak boleh kita makruh juga kita kata tu bos saya tu. Tak boleh kita boh atau boh aku tu. Boh aku tu makruh perbuatan gitu. Kata gitu tu. Sebab apa? Zahir dah dia ni fasik. Zahir dah dia ni munafik. Dah dia boh kita, walaupun boh kita pun jangan kata begitu. Ni boh saya tu. Tu boh saya tu. Tak boleh kata begitu. Biar orang tahu saja bahawasanya itu boh kita. Tak ada masalah. Tapi kalau kita mengaku tak boleh, kita kata tu boh saya tu. Tengok fasik tak boleh. Fasik yang kita dah cerita dah sebelum ni berkaitan hadis, berkaitan para ulama menyatakan fasik itu akhraju min ta'atil umurillahi azza wa jal. Fasik ini ialah dia tidak mahu ikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemah secara keseluruhan. Tapi kalau kita terjemah secara sebutir-sebutir, al-khariju min ta'atil umurillahi azza wa jalla. Orang yang fasik itu ialah yang keluar daripada ketaatan kepada Allah, daripada ketaatan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fasik. Tak boleh kita kata tu bos saya tu. Itu hadis tu ada berkaitan hadis Rasulullah. Tak boleh kita kata begitu. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hatta berkaitan hadis Rasulullah pun kita tak boleh. Bila orang tanya siapa tu? Saya. Tak boleh. Tu ada. Tu hadis tu saya tak baca lagi hadis tu ada. Makruh. Hak tu pun makruh. Hak tu lebih rendah daripada hak ni. Hak ni tak boleh lagi. Sebab dia fasik, munafik dia tu. Sifat munafik ada. Kita kata tu bos saya tu. Tak boleh. Tu. Sedangkan hak tu selagi tak boleh. Kita kata saya. Orang kata siapa tu? Saya. Sebab itulah Imam Sufyan As-Sauri rahimahullahu taala, bila dia dia lari daripada pemerintahan Iraq ketika itu, yang nak suruh jadi qadi tapi dia tak mau khidmat kerana kezaliman itu, dia lari. Bila dia berkhidmat di sebuah kebun anggur, bila tuang anggur itu tanya, siapa kamu? Dia tak kata saya, dia kata Abdullah, hamba Allah. Ia Abu Sufyan As-Sauri. Itu satu. Yang kedua, ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, malaikat penjaga langit pertama, langit kedua, hatta malaikat penjaga syurga, hatta malaikat penjaga neraka, dia kata siapa itu? Dia tanya, siapa itu? Siapa itu? Man haza? Siapa itu? Apa Jibril jawab? Iaitu ana Jibril wa ma'ahu Ahmad. Aku ni Jibril dan bersama aku ni adalah Nabi Muhammad, iaitu Ahmad. Dia masyhur nama Nabi Muhammad di langit, Ahmad dipanggil. Dia kata aku. Itu satu perbahasan hadis yang panjang jugalah berkaitan dengan tu. Hak tu pun makruh. Apatah lagi hak ni tak boleh kita mengaku di bawah kita. Dosa ke haram ke? Tak, dosa makruh. Perbuatan tu tak mendatangkan pahala, tak molek. Maknanya tak sayugia kalau seorang tu bercakap begitu. Itu setengah disebut oleh para ulama. Dan makruh
melebihkan setengah anak pada pemberian sesuatu kerana ia membawa kepada penyakit hati. Ini tentang pembahagian harta pula. Tak boleh pilih kasih suatu tu, tak boleh. Ini ada perbahasan, melainkan adalah sebab pengorbanan dia seorang anak tu lain itu tak apa. Itu nantilah kita perbahas balik berkaitan dengan makruh melebihi setengah anak pada pemberian suatu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan memberi kekuatan kepada kita dalam melaksanakan segala perintah Allah SWT. Jadi sekarang ini dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kama yazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akilna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.